Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Seperti biasa dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan, pada setiap hari saya akan bacakan kepada tuan-tuan satu hadis sebagai permulaan perbincangan kita pada hari ini. Pada hari ini hadis yang kita akan sentuh adalah mengenai tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sabda Rasulullah menyebutkan bahawa barang siapa yang Allah Taala nakkan kebaikan buat mereka, maka Allah Ta'ala akan faqihkan dia, mahirkan dia dalam bidang agama, iaitu dia tahu tentang urusan agama, dia tahu tentang perkara yang halal dan haram, sehingga dia berjaya menjaga dirinya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala yang boleh menyebabkan kebinasaan terhadap dirinya sendiri. Seperti biasa, bersama dengan saya setiap hari tetamu yang tidak asing lagi ataupun panel tetap pada hari ini. Tetap, Ustaz Husaini, apa khabar Ustaz? Sihat, alhamdulillah doktor. Sihat ke? Alhamdulillah doktor, insya-Allah. Hari ini kita nak tengok topik apa doktor? Okey, hari ini perbincangan kita mengenai tentang orang-orang yang diuji. Menarik sebenarnya perbincangan hadis kita pada hari ini tentang ujian dalam kehidupan seorang muslim. Tapi sebelum kita masuk mengenai tentang hadis tersebut, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Terima kasih doktor. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jom kita buka mushaf kita. Kita tengok suratul Baqarah ayat yang ke-214 sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Allah pesan pada kita hari ini kita dapat ambil dan jadikan iktibar, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal-ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian, sebenarnya ayat daripada 214 suratul Baqarah ini seakan-akan satu muhasabah buat diri kita, bila mana Allah Taala menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Allah Ta'ala kata kepada kita, apakah kamu rasa kamu akan masuk syurga sedangkan kamu masih lagi belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji. Maka pada hari ini kita akan bacakan satu hadis yang berkaitan dengan ujian dalam kehidupan seorang manusia, yang membolehkan seseorang manusia itu sekiranya dia bersabar, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Khabbab bin Al-Arad. An Khabbab bin Al-Arad قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متسود وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعوا لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه
wallahi la yatimanna hadzal amr hatta yasira rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Maksudnya daripada Khabbab bin Al-Arat, beliau berkata, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda sedang duduk beralaskan kain burdahnya di bawah naungan Kaabah. Kami berkata, tidakkah kamu memohon pertolongan Allah untuk kita semua? Tidakkah kamu berdoa untuk kita semua? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kaum orang sebelum kamu ada seorang lelaki yang digalikan untuknya lubang lalu ditanam ke dalamnya, kemudian dibawakan gergaji, diletakkan di atas kepalanya lalu digergaji sehingga terbelah dua. Dia juga disikat dengan sikat besi sehingga terpisah daripada daging daripada tulangnya. Ini semua tidak membuatkan dia meninggalkan agamanya. Demi Allah, Allah akan memberikan kemenangan kepada Islam sehinggalah seorang pengembara mampu berjalan dari San'a ke Hadramaut tanpa ada rasa takut kecuali kepada Allah, atau serigala akan menyerang kambingnya, akan tetapi kamu semua tergesa-gesa inginkan kemenangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis yang sangat cantik menceritakan bagaimana seorang sahabat namanya Khabbab bin Al-Arat, seorang sahabat yang pernah dikenakan ujian yang sangat teruk. Maknanya dia diseksa seperti mana para sahabat yang lain diseksa yang sangat teruk, sehingga dia mengadu kepada Rasulullah dan dia kata kepada Rasulullah, syakauna ila Rasulillah, kami mengadu kepada Rasulullah. Waktu tu Rasulullah sedang duduk bersandar ataupun berbaring, mutawassidun burdatan, dia tengah dilapikkan dengan burdah dia. Lalu Khabbab kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, takkah engkau minta pertolongan buat kita? Bukankah kita berada dalam agama yang benar? Bukankah kita perlukan kemenangan untuk Islam dan sebagainya? Lalu Rasulullah menenangkan dia dan Rasulullah memberikan penjelasan, kaum dahulu dikenakan ujian lebih teruk daripada ini. Dan perbincangan lebih lanjut mengenai hadis ni akan kita teruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Bertemu lagi kita dalam perbincangan mengenai hadis tentang ujian dalam kehidupan seorang Muslim. Perhatikan hadis yang kita sama-sama renungi tadi, bagaimana Sayyidina Khabbab Al-Arat menceritakan tentang dia mengadu kepada Rasulullah, memohon kepada Rasulullah agar diberikan bantuan buat golongan ataupun umat Islam kerana dia telah diseksa ataupun melalui ujian yang sangat teruk sehingga dia menyebabkan dia terasa susah dan dia mengadu kepada Rasulullah. Kalau kita perhatikan hadis ni, yang meriwayatkan hadis ni adalah Sayyidina Khabbab bin Al-Arat, ya Ustaz Husaini. Kalau Ustaz Husaini biasa dengar, selain daripada Sayyidina Khabbab ni, ada tak sahabat yang lain yang juga teruk diseksa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ada seorang sahabat di mana dia sebuah keluarga lah juga, iaitu keluarga Yasir, di mana isterinya Sumayyah. Sumayyah tu. Jadi beliau, Sumayyah ni adalah seorang muslimah, wanita pertama yang syahid. Betul. Ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khabbab juga merupakan seorang hamba yang diseksa begitu teruk pada zaman ketika itulah. Baik. Betul, iaitu adalah mengenai tentang Khabbab bin Al-Arat. Ini adalah seorang hamba seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Husaini tadi. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan tokoh perawi kita pada hari ini dalam slide yang disediakan, iaitu beliau adalah Sayyidina Khabbab bin Al-Arat, yang mana beliau adalah sahabat daripada golongan hamba. Sebab itulah golongan hamba ni mudah terdedah kepada siksaan ataupun ujian kerana beliau adalah seorang hamba. Yang keduanya adalah antara sahabat yang diseksa teruk kerana memeluk Islam. Yang ni sama macam yang disebutkan oleh Ustaz Husaini tadi, iaitu seperti Saidina Bilal, Sumayyah, Yasir dan sebagainya, Ammar bin Yasir. Mereka adalah golongan yang berada dalam golongan hamba yang diseksa pada awal mereka memeluk Islam. Dan yang ketiganya adalah Khabbab ini dia meninggal di Kufah, iaitu salah satu wilayah di Iraq pada tahun ke-37 Hijrah. Maknanya dia agak lewat juga meninggal daripada berbanding dengan sahabat yang lain barangkali. Iaitu inilah dia secara ringkasnya sahabat yang kita
kita kenal pada hari ini, iaitu sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, memohon pertolongan daripada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan kemenangan buat mereka kerana mereka sudah kena seksaan yang sangat dahsyat. Tetapi ini yang pentingnya, Rasulullah memberikan mereka pengajaran bahawa kaum terdahulu lebih dahsyat lagi. Ustaz ini bayangkan Rasulullah cerita bagaimana kaum terdahulu digergaji kepalanya sehingga tulang daging tertanggal daripada tulang. Maknanya ini gambaran yang sangat dahsyat kaum terdahulu. Lalu Rasulullah mendidik para sahabat agar bersabar dengan segala ujian dalam menegakkan Islam, sama ada segala ujian dalam kehidupan kita ataupun dalam apa sahaja perkara yang melanda dalam kehidupan kita. Baik, mengenai hadis ini, mari sama-sama kita masuk kepada perbincangan dalam hadis ini. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana Rasulullah meminta kita bersabar dalam menghadapi segala ujian hidup. Kita tidak salah memohon doa kepada Allah Ta'ala, tetapi Rasulullah juga mendidik kita agar bersabar dan ambil pengajaran daripada umat terdahulu. Yang inilah juga yang Ustaz Usaimi bacakan pada awal tadi tentang umat terdahulu. Hasibtum an tadkhulul jannah, kamu ingat kamu boleh masuk syurga sedangkan belum diuji seperti umat terdahulu. Yang inilah juga yang diceritakan dalam hadis yang kita bacakan hari ini, bagaimana Allah Ta'ala Rasulullah menyebutkan bahawa umat terdahulu kena lebih teruk, tetapi kita hendaklah bersabar. Kalau kita perhatikan Ustaz Usaimi, sebenarnya hadis ni sangat menarik kerana Rasulullah adalah contoh kehidupan yang sangat dahsyat dan baginda sangat bersabar. Nak kata kena ejek, kena caci, Rasulullah kena ejek, kena caci lagi teruk daripada kita. Nak kata disakiti, Rasulullah lebih teruk disakiti sehingga kan disimbah dengan maknanya perut unta ataupun kotoran-kotoran binatang. Kita pun tak pernah kena sedemikian, Rasulullah kena sebegitu. Nak kata diboikot, Rasulullah pernah kena boikot 3 tahun, inhisar kita panggil dalam sirah, inhisar, pernah kena kepung, tidak dibenarkan berurusan dengan bani yang luar, dengan orang luar, melainkan bani Hashim sahaja. Nak kata difitnah, Rasulullah pernah difitnah, isteri baginda kena fitnah. Tuan-tuan bayangkan, Ustaz Husaini bayangkan kalau orang fitnah keluarga kita, apa perasaan kita? Mesti sedih kan? Betul. Maknanya kalau kita kena, orang kata isteri kita ada hubungan dengan orang lain, macam Sayyidatina Aisyah kena fitnah kan, mesti kita rasa sedih. Tapi Rasulullah bersabar. Bahkan kalau kita tengok doktor, kalau Nabi yang terdahulu pun begitu juga. Betul. Diuji dengan bermacam-macam. Antara yang paling teruk yang saya boleh antaranya ialah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ya, dikenakan satu penyakit yang tidak tahu mana datangnya, itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ditelan oleh ikan nun, sehingga kan dinukilkan, dirakamkan oleh Allah dalam surah Nun. Berapa, tak silap berapa hari ke berapa bulan dalam perut ikan nun tersebut, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilepaskan untuk kembali kepada kaum Nabi Yunus alaihissalam. Baik, yang tu yang kita boleh perhatikan sebenarnya tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni kita akan melalui segala ujian. Kita mungkin akan difitnah oleh manusia, kita mungkin akan menghadapi kesusahan dalam kehidupan, kita mungkin akan diejek oleh orang, kita mungkin akan berada kekurangan harta. Segala ujian ni, inilah yang kita belajar daripada para nabi terdahulu dan juga dengan Rasulullah sendiri, bahawa kita hendaklah bersabar. Yang menariknya, yang pernah juga saya sebutkan kepada tuan-tuan, salah satu kaedah Rasulullah menangani segala kesusahan ini adalah dengan solat. Yang ni yang Rasulullah sebutkan, yang seorang sahabat, kalau tak silap saya namanya Huzaifah, dia menyebutkan Rasulullah SAW idza hazzabahu amrun, ketika mana Rasulullah didatangi sesuatu perkara yang mengusutkan pemikirannya, maka Huzaifah kata solat, Rasulullah akan solat, Rasulullah pasti akan mendirikan solat. Itu adalah salah satu kaedah kita menangani dalam ujian kehidupan kita. Jangan ke mana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan kita selepas daripada ini. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis, bagaimana kita menangani kesusahan dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan tadi, bila mana Sayyidina Khabbab mengadu kepada Rasulullah tentang ujian dalam kehidupan dia, dia diseksa teruk dan sebagainya, maka Rasulullah suruh bersabar dahulu. Bahkan Rasulullah pun berharapkan supaya kita memang bersabar. Dan dalam hadis yang lain saya telah ceritakan bagaimana Rasulullah mendirikan salat ketika mana dia berada dalam keadaan kesusahan. Kalau kita perhatikan dalam isu semasa pada hari ini, Ustaz Husaini, contohnya macam dalam musim Covid ni, orang kehilangan kerja dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya pada pandangan Ustaz Husaini kaedah yang terbaik ataupun yang dianjurkan oleh Islam
dalam menangani kesusahan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah ya, dalam kita mendepani dengan isu COVID-19 ni, kita melihat ramai orang dibuang kerja, ya, ramai orang yang kata ditimpa musibah, kata dah jatuh ditimpa tangga kan. Jadi kaedah ataupun kita harus menyediakan plan B, C dan seterusnya. Baik. Dan seterusnya menambahkan kita memperbaiki sikap kita, bagaimana kita berbelanja sebelum kita terkenanya penyakit COVID ini. Penyakit COVID datang, kita kena plan. Plan, orang kata family planning dengan wife kita, mungkin dengan anak-anak kita, tidaklah kan. Bagaimana kita nak plan kita punya pengurusan keuangan terutamanya. Betul. Dan doktor, ini yang paling penting juga, bagaimana kita nak mendepani krisis, orang kata kesusahan musim COVID ni juga, iaitu sokongan daripada ahli keluarga, masyarakat, jiran-jiran kita juga perlu ada untuk kita menambahkan semangat untuk kita terus berjuang dalam musim COVID ni. Sebab apa doktor? Kalau kita tengok sekarang ni ada juga kata kes-kes bunuh diri. Allah. Ya, sebab apa? Tekanan hidup daripada nak betul dengan COVID-19 ni lagi. Jadi dia menambahkan kekusutan lagi. Betul. Sehingga boleh terjadi kes yang sebegini. Baik. Saya setuju dengan pandangan Ustaz Husaini itu tadi. Maknanya kita menyediakan plan yang lain. Kalau kita perhatikan sebenarnya, kalau saya yang tinggal di Nilai, kawasan-kawasan yang dekat dengan airport, banyak pekerja-pekerja daripada airport, Malaysia Airlines dan sebagainya. Maknanya mereka tergugat dengan bila mana datangnya pandemik ni tadi. Tetapi saya tengok kita semua boleh survive. Ada di kalangan mereka yang mula berniaga, ada yang jual burger, ada yang jual nasi lemak. Saya tengok di kalangan mereka. Maknanya sebenarnya kita masih lagi boleh survive. Kita mohon doa kepada Allah Ta'ala dan kita merancang. Sebenarnya mudah-mudahan sekiranya kita mengusahakan dengan kesungguhan segala perkara ini, maka Allah Ta'ala tidak mustahil akan memudahkan segala urusan kita. Bahkan kita merapatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala agar membantu segala rancangan kita. Jangan kita terlepas macam yang Ustaz Husaini sebutkan tadi, terlalu stres sampai bercita-cita untuk membunuh diri. Pada hakikatnya perkara ini sebenarnya menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Mana seakan-akan kita tidak mempunyai ikatan dengan Allah Ta'ala. Ini pun sebenarnya satu perkara yang tidak baik juga. Mudah-mudahan dalam musim COVID ini Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan kita, membenarkan ataupun melancarkan perancangan kita dalam menghadapi kehidupan kita seharian. Baik. Kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan. Seperti biasa, saya mengajak tuan-tuan, mari sama-sama kita menyaksikan pengajaran dan juga resolusi yang boleh kita praktikkan daripada pengajian kita mengenai hadis kita pada hari ini. Yang pertamanya, kita hendaklah sentiasa tabah dan bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Yang kedua, jauhi diri daripada sikap tergesa-gesa yang inginkan kemenangan, kerana ada, kalau kita perhatikan hadis Khabbab tadi, seakan-akan dia bersikap tergesa-gesa, tetapi Rasulullah SAW merancang dengan baik dan bersabar. Dan yang ketiganya, meneladani kesusahan Rasulullah dalam menghadapi ujian kehidupan. Kalau kita teladani sirah Rasulullah, tengok kesusahan hidup Rasulullah, sebenarnya banyak lagi yang kita boleh pelajari daripada kesusahan hidup Rasulullah ini sendiri. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran. Tabung yang akan digunakan hasilnya untuk merancakkan lagi program pengajian Al-Quran dan hadis kita, insya-Allah. Jadi jangan berlengah lagi tuan-tuan, mari sama-sama kita menyumbang ke arah kebaikan ini. Dan seperti biasa, bagi memberkati pengajian kita pada setiap hari dan pada kali ini, mari sama-sama kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita. Saya persilakan Ustaz Husaini memimpin bacaan doa. Terima kasih Datuk. InsyaAllah sama-sama kita angkat tangan mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon padamu ya Allah. Kuatkanlah hati kami ya Allah. Kuatkanlah semangat kami ya Allah untuk menempuh segala cabaran, dugaan yang Kau datangkan kepada kami ini ya Allah. Jadikanlah kami bersangka baik kepadamu ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami ini ya Allah bersangka baik kepadamu ya Allah.
Kami tahu ya Allah akan ada hikmah di sebalik ujian yang Engkau berikan kepada kami ini ya Allah. Kami tahu ya Allah Engkau tidak akan memberi kami ujian ini melebihi segala kemampuan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, justru itu ya Allah, kuatkanlah hati kami ini ya Allah. Tetapkanlah pikiran kami ini dengan kalimah-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami semua dapat menempuhnya dengan jayanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.